Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, permohonan Najib Razak untuk postpone kes SRC dia kerana dia tukar peguam ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Dan ramai juga orang berkata Najib ni tukar peguam oleh kerana nak postpone kes dia. Dia nak lambatkan kes dia. Saya dah jawab dah ni. 2 video saya dah buat sebelum ni. Menjawab isu sebab apa Najib tukar peguam dan hak Najib untuk membela diri dia, bagaimana dia rasa wajar. Ada ke tindakan dia tu bijak ke tak bijak? Itu masalah Najib. Kalau Najib rasa ini ialah tindakan yang bijak dan wajar, maka teruslah hak dia sebagai yang dituduh. Dan tugas kerajaan untuk membuktikan yang dia bersalah ataupun tugas pendakwa, dan bukan tugas Najib untuk membuktikan yang dia tidak bersalah. Ini saya dah jelaskan di dalam 2 video. Itu isu undang-undang. Saya sentuh hanya isu undang-undang. The rights of an accused person. Justice must not only be done, but must be seen to be done. The accused does not need to prove innocence. The accuser needs to prove guilt. Dan seterusnya. Budak ni penuntut universiti tahun pertama, legal law student first year pun tahu semua ni dan boleh jawab semua ni. Dan hari ni saya tak mau cerita tentang legality ataupun how the law works. Dan how the law works di Malaysia sama macam di England, di India dan seterusnya. We all use the same legal system. Today, saya nak cerita tentang implikasi politik kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Tahu, umur saya 71. Dan orang yang umur 70-an ataupun 80-an masih ingat peristiwa politik tahun 70-an. We were already voters. Masa tu kita sudah taraf pengundi tahun 70-an. Dan kita maknanya sedar ataupun kita follow boleh dikatakan perkembangan politik semasa itu, walaupun kita tidak terlibat secara langsung directly di dalam politik. Saya tidak terlibat dalam politik until lewat 70-an. Awal 70-an tu kita follow je lah. Ceramah tahun 69, ceramah di Bangsa, di Brickfields. Masa tu saya umur 19. Kita dengar dia orang bercakap, pembangkang lah, terutama sekali pembangkang. So we know what's happening. Dan pada tahun 70-an, Datuk Harun Idris, Menteri Besar Selangor, ditangkap dan di penjara atas tuduhan rasuah. Tapi orang Melayu masih sokong tau Datuk Harun. Dan apabila Datuk Harun di dalam Pudu Jail, penjara Pudu, dia bertanding jawatan dalam UMNO, dia menang. Orang UMNO masih sokong dia, orang Melayu. Terutama sekali orang Melayu Selangor sokong dia. Dan walaupun mahkamah menjatuhkan hukuman dan boleh kita anggap terbuktilah yang Datuk Harun terlibat dengan rasuah, tapi orang Melayu tak peduli. They don't care. Yang dia orang peduli, the only thing they care is Datuk Harun telah berjasa kepada orang Melayu. Jadi jasa Datuk Harun kepada orang Melayu lah yang penting. Tuduhan rasuah, betul ke tak betul, dia orang mau tak kisah. Dia kata walaupun betul pun Datuk Harun rasuah, apa salah dia ambil sikit duit.
sebab jasa dia kepada Melayu tu lebih besar daripada jumlah duit yang dia ambil. Ini sikap orang Melayu. Dia lebih kenang jasa seseorang kepada bangsa, kepada agama, kepada negara, dan isu peribadi, walaupun isu curi duit, dia tak kisah. They don't care about all that. Jadi implikasi dia, Perdana Menteri yang memasukkan Datuk Harun ke dalam penjara dikutuk. Ada ke Datuk Harun ni bersalah tak bersalah? They don't care. Yang penting Datuk Harun ni tak sepatut dimasuk ke dalam penjara. Dan apabila Datuk Harun di dalam penjara bertanding jawatan dalam UMNO, dia menang, ada tekanan kepada Perdana Menteri untuk memberi pengampunan, give a pardon kepada Datuk Harun. Tapi Hussein On tak mau. Tun Hussein On said no, dia tu criminal, dan the fact that Datuk Harun boleh bertanding jawatan dalam UMNO dan menang, itu satu kemaluan, big embarrassment, kemaluan besar kepada UMNO. Dan Hussein On tak setuju. Jadi akhirnya Hussein On letak jawatan. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad ambil alih sebagai Perdana Menteri. Jadi punca dia yang Hussein On letak jawatan dan membenar Mahathir ambil alih oleh kerana Hussein On penjarakan Datuk Harun dan Mahathir membela Datuk Harun dan menekan Perdana Menteri untuk memberi pengampunan kepada Datuk Harun. Jadi Mahathir terima sokongan, dan Hussein On bila dia nampak orang UMNO dah tak sokong dia atas kes Datuk Harun, dia terpaksa letak jawatan. So implikasi kepada Perdana Menteri atas isu Datuk Harun ni serius. Sama macam tahun 99 apabila Anwar Ibrahim ditangkap dan akhirnya dipenjarakan, didapati bersalah. Dan tahun 99 ramai Melayu lari dari UMNO. Oleh kerana tu Kelantan, Terengganu dan Kedah hampir jatuh. In fact, di dalam DUN Kedah, UMNO kehilangan 2/3 majoriti. Dan kerusi Parlimen Kedah tu boleh dianggap sebagai 50-50 lah. UMNO boleh dikatakan prestasi di Kedah tu merosot teruk. Oleh kerana orang Melayu, undi Melayu. Orang bukan Melayu masih sokong Barisan Nasional. Oleh kerana itulah Barisan Nasional menang pilihan raya tahun 99. Orang bukan Melayu tak sokong. In fact, DAP prestasi dia teruk tahun 99 apabila Kit Siang, Karpal Singh kalah kerusi parlimen mereka. Kit Siang dengan Karpal pun boleh kalah. Orang Cina tak undi untuk mereka. Tapi orang Melayu banyak swing, banyak sokong pembangkang, dan UMNO boleh dikatakan prestasi dia teruk sampai Mahathir terpaksa letak jawatan tahun 2003. Mahathir letak jawatan tahun 2002. Dan 2003 tu Abdullah Badawi ambil alih. Dan 2004 prestasi UMNO atau prestasi barisan yang terbaik dalam sejarah. 91% kerusi barisan menang selepas Mahathir letak jawatan dan Abdullah Badawi ambil alih. So kesan 99 prestasi menurun, dan 2004 apabila prestasi cemerlang ataupun yang terbaik dalam sejarah ialah kerana faktor dia Mahathir. Dan apabila Mahathir keluar, dia reverse, dia bertukar jadi baik semula. Mahathir tahu kalau dia tak letak jawatan, dia tak serah kuasa kepada Badawi, kemungkinan barisan akan kalah
pilihan raya 2004. So maknanya contoh tahun 81 di mana ni Hussein On terpaksa lepas jawatan kepada Mahathir, dan 99 di mana Mahathir juga, ataupun selepas 99 di mana Mahathir terpaksa lepas jawatan kepada Abdullah Badawi. Kes Hussein On ialah Datuk Harun Idris dipenjarakan tahun 99 atau 2002 semasa Mahathir letak jawatan, juga berpunca dari Anwar Ibrahim di penjara. Dan tahun 99 saya memegang jawatan pengarah R&D. R&D is Research and Development. Secara official lah R&D. Tapi Research and Development yang saya disuruh buat ialah Psy-War, perang saraf. Dan Psy-War kita senang saja. Mata lebam Anwar. Poster pilihan raya kita buat mata lebam. Kita tak buat poster calon. Kita buat satu poster. Seluruh Malaysia satu poster, iaitu mata lebam. Mata lebam Anwar menjadi poster boy untuk pilihan raya 99. Kita tak mahu adakan poster calon, just one poster, iaitu mata lebam seluruh Malaysia, dan ini mendapat simpati. Dan political strategists mengkaji strategi kita pada tahun 99 dan mereka mengakui that it was a very good strategy. The sympathy factor. Dan Psy-War kita juga ataupun spin kita ialah Anwar ni dizalimi. Anwar is a victim of injustice. Anwar is a victim of fabricated charges. Anwar is a victim of kangaroo court, and unfair trial dan sebagainya. Jadi isu dia, Anwar ni tidak diberi justice, tidak diberi satu perbicaraan yang adil. Satu keadilan telah dibuat kepada Anwar. Soalan dia, Anwar guilty ke not guilty? Betul ke Anwar ni terlibat dengan sodomi? No. The issue is not whether Anwar buat ke tak buat. The issue not Anwar ni guilty or not guilty. The issue ini perbicaraan itu. Biarlah Anwar guilty sekalipun. Walaupun Anwar mungkin terlibat dengan sodomi, it doesn't matter. That's not the issue. The issue is mahkamah kena buktikan. Kalau awak rasa Anwar bersalah, kalau awak rasa Anwar memang terlibat dengan sodomi, that's not important. That was your personal opinion. Yang penting, was Anwar given a fair trial? Anwar diberi tidak keadilan. Dan kita ni parti keadilan. Dan kita nak cerita tentang keadilan terhadap Anwar. Justice for Anwar. Was Anwar given justice? Anwar ni diberi atau tidak keadilan? The answer is no. Dan atas dasar tu, kita dapat banyak sympathy votes. Jadi, mata lebam dan keadilan untuk Anwar. Ada two issues yang menyebabkan PKR ataupun pembangkang did quite well. Walaupun not enough untuk menumbangkan kerajaan kerana undi China, undi India tidak bersama kita, dan Kit Siang dan Karpal pun menjadi mangsa China semasa itu. Tapi dari segi undi Melayu, we did very well. It was all because sympathy for Anwar. Anwar ni dilihat sebagai tidak terima keadilan. So sekarang ni datang, and the issue is not dia orang marah UMNO tau. The issue is dia orang marah Mahathir. Mahathir is the target. Kita ni sasaran kita Mahathir. Kita tidak marah UMNO. Kita tidak musuh UMNO. Kita hanya marah Mahathir. So satu je. So tak orang yang sayang UMNO, mereka tidak rasa yang dia ni menentang UMNO. Dia rasa mereka menentang Perdana Menteri yang zalim. Saya sayang UMNO, tapi saya menentang Mahathir. So the issue is, kita jangan buat orang UMNO marah dengan kita. Kita buat orang UMNO marah dengan Mahathir. Kalau kita attack UMNO, orang UMNO marah kita. Kita jangan attack UMNO.
kita fokus kepada Mahathir sahaja. Mahathir ni zalim, Mahathir jahat, UMNO baik. That is a strategy yang kita guna. And it work. It work. Kalau China, India bersama kita masa 99, jatuh kerajaan. So, sekarang ni, kita come to the present. So, the present ni, orang UMNO ni ramai sokong Najib. Bosku ni boleh dikatakan berjaya tau. Pergerakan bosku successful. And it was actually quite a clever or brilliant strategy. Fokus dia kepada Najib. Jadi sekarang ni, ramai orang, even termasuk orang bukan UMNO pun, sympathize with Najib. Dia rasa Malaysia ni, kita ada what is called selective prosecution. Pendakwaan terpilih. And Najib ni mangsa selective prosecution. Now, Najib bersalah ke tak bersalah? No, that's not important. Yang important kenapa Najib seorang yang ditangkap? Kenapa Jolo tak ditangkap? Kenapa Zeti tak ditangkap? Kerana sebab apa? Ramai lagi orang yang bersalah, tindakan tidak diambil, hanya Najib seorang je yang menjadi mangsa. So the issue is now no longer orang tak mau bincang Najib ni bersalah ke tak bersalah. Dia fokus kepada tindakan ke atas Najib ni, ikhlas tak ikhlas, ataupun ada udang sebalik batu. And sekiranya Najib apply untuk ini, untuk itu, semua reject. Misalnya Najib tukar peguam, dia dikutuk, dia disekat. Najib minta supaya Queen's Council dilantik, disekat. Najib minta supaya postpone case oleh kerana tukar peguam, is rejected. So, benda ni akan diguna oleh orang anti Ismail Sabri. So, sekarang ni, dulu Hussein On jahat kerana buat Datuk Harun Idris. Lepas tu Mahathir jahat kerana buat Anwar Ibrahim. Hari ni Ismail Sabri Yaakob pula jahat kerana buat kepada Najib. Najib menjadi mangsa Perdana Menteri yang zalim. So we have to be very careful. Kita kena bagi perception yang Najib ni diberi sepenuh-penuh ruang untuk membela diri. Najib is given a very wide berth, ruang yang besar, ruang yang luas untuk membela diri. Najib nak buat apa? Okey. Najib nak postpone, bagi postpone. Najib nak lantik peguam baru, bagi dia lantik peguam baru. Najib buat ini permohonan, kita lulus. Buat itu permohonan, kita lulus. Jangan sekat. Oleh kerana orang melihat tindakan terhadap Najib ni tindakan politik. Dan mereka nak salahkan seseorang. Dulu, semasa Pakatan Harapan 22 bulan menjadi kerajaan dan Mahathir Perdana Menteri, dia orang salahkan Mahathir. Dia salahkan Tommy Thomas. Dia kata yang sebenar Tommy Thomas ni lah yang jahat ni, Mahathir lah yang jahat ni, Lim Guan Eng yang jahat ni. Ini semua orang jahat yang membuat Najib ni jadi mangsa politik, bukan jenayah, politik. So Najib is a political victim of Pakatan and Pakatan leaders, Perdana Menteri, Attorney General dan sebagainya. Diorang dah tak ada dah. Tommy Thomas dah tak ada, Lim Guan Eng dah tak ada, Mahathir dah tak ada. Sekarang yang ada Ismail Sabri Yaakob. Jadi mereka transfer kemarahan mereka kepada Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri lah yang jahat ni, yang sekat Najib ni, yang nak cuba penjarakan Najib ni. So, sekiranya the Bosku movement, pergerakan Bosku, yang juga pergerakan anti Ismail Sabri, they can write on this issue. Dia boleh tunggang isu ni, kudakan isu ni untuk timbulkan kemarahan terhadap Ismail Sabri Yaakob. Jadi ini bahaya. Sejarah telah buktikan banyak kali yang sekiranya seseorang pemimpin popular,
Macam dulu is Datuk Harun, Anwar Ibrahim, dan hari ini Najib Razak. Pemimpin popular dilihat sebagai mangsa politik, dan yang menindas pemimpin tersebut ialah Perdana Menteri. They will make a move to remove Perdana Menteri. Dan sekiranya isu kezaliman terhadap Najib ni diguna di dalam kempen nak menjatuhkan Ismail Sabri, dia boleh berjaya. Sebab dia orang akan bangkitkan macam-macam. Najib minta ni, tolak. Najib mohon tu, tolak. Najib ini, semua, everything Najib nak, semua tak boleh. Apa salah bagi? So, mungkin strategis Ismail Sabri Yaakob ni kena ambil kira, kena take into consideration. Najib perlu dilihat sebagai diberi sepenuh kebebasan, sepenuh ruang ataupun peluang untuk membela diri dia. Dan akhirnya, sekira Najib masih didapati bersalah dan sekira Najib dihukum dan dipenjara, maka Ismail Sabri boleh berkata, saya beri sepenuh peluang atau ruang kepada Najib untuk membuktikan yang dia tidak bersalah atau membela diri dia atas tuduhan yang dia bersalah. Dan sekira mahkamah masih mendapati Najib bersalah, itu bukan salah saya. It's not my fault. I gave him all the opportunity to fight his case. And if he still failed, then it's not my fault. Because I did not block him from defending himself. So Ismail Sabri can come out smelling like a rose. Ismail Sabri boleh dilihat sebagai orang yang bermurah hati, yang memberi peluang kepada Najib, 100% peluang untuk dia bela diri, tapi dia yang gagal. Jadi dia masuk penjara, not my fault, it's his own fault. And Ismail Sabri tidak boleh disalahkan atas nasib Najib atau apa yang berlaku terhadap Najib. To me, that is politics. That's not about the law. That's about politics. Sebab kalau tidak, orang akan guna isu ni sebagai isu politik untuk nak menjatuhkan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Salam sejahtera.